Okey, seperti biasa kita akan sambung kelas ni. Minggu lepas saya rasa saya ada stop dekat soalan 40 lebih tak silap saya. Okey, so hari ni kita akan sambung seperti biasa. Okey, so saya harap kamu boleh beri komitmen lah. Okey, kalau dah habis kita akan pergi kepada kertas 2. So kita akan rotate lah. Okey, kita akan rotate yang objek tidak habis, kita pergi kepada yang subjektif. Okey, so ini soalan dia. Okey, boleh nampak soalan saya? Boleh tak nampak soalan saya? Komen boleh ke tak boleh? Jangan chat saya tak dengar. Kamu kena cakap. Nampak ke tak? Nampak? Boleh Okey, so kita akan sambung seperti biasa. Okey, soalan 38 tak silap saya minggu lepas. Betul tak? Ke lain? Betul tak soalan 38? Betul soalan 38? Ke soalan depan lagi? Saya rasa 37 dah siap. Okey, saya start dekat 38 lah. Okey, saya start dekat 38 ni. Yang minggu lepas dia follow saya tu dia tahulah. Okey. Minggu lepas kita stop tak silap saya ingat lagi soalan 37 ni. Saya stop dekat sini. So kita akan sambung soalan 38. Okey. Okey, soalan 38. Apakah jenis bakteria yang terdapat dalam nodal akar pokok kekacang? Yang ini saya rasa minggu lepas saya dah beritahu. Apa jawapan ni guys? 38. Terdapat dalam nodal akar pokok kekacang. Apa yang terdapat dekat nodal akar pokok kacang? Boleh beritahu saya? Minggu lepas saya sudah beritahu kamu. Saya sudah ajar saya minggu lepas. So 38 apa jawapan dia? Bakteria penghurai ke, penitratine ke, ataupun penditritiran ataupun bakteria pengikat nitrogen. Yang mana jawapan dia? D. Mana jawapan dia? Tak tahu. Nodal akar pokok kacang ni kan minggu lepas saya kata bakteria pengikat nitrogen dekat sini ni. Okay. Bakteria pengikat nitrogen. Jawapannya D. Okey, 39. 39 pilih pernyataan yang betul bagi menerangkan rantai makanan di atas. Okey. Yang ini kamu dah biasa. Saya buat masa sekarang ni kamu mesti dah kena master lah. Orang kata kena master lah. Kenapa kena master? Sebab benda ni sangat senang. Kamu jumpa daripada form 1. Daripada form 1 kamu jumpa sampai SPM. Okay. So takkanlah benda ni kamu nak salah. Okay. Bukan food web. Ini food chain. Food chain satu rantai makanan. Satu je dia ada. Kalau dah jadi dua, itu dah jadi food web. Food web ni dia adalah gabungan antara rantai makanan. Itu kita panggil food web. Jadi food chain ni simple je. Dia ada producer, consumer, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer. 3 benda ni saja yang ada. Producer, primary, secondary, tertiary. 3 benda ni. So, kalau dia ada banyak, itu bukan kita panggil food chain. Itu dah kita panggil food web. Okay, food web. Gabungan banyak food chain. So dekat sini kamu tengok pokok peradi ni merupakan pengeluar, producer kita panggil dekat sini. Pengeluar, dia yang keluarkan. Kita panggil dia keluarkan hasil. Yang mengambil hasil dia adalah belalang grasshopper yang akan makan. So grasshopper dimakan oleh ayam dan ayam dimakan oleh belang. Yang ini adalah satu food chain yang lengkap. Maksudnya ini adalah pengeluar. Ini adalah produce primary consumer, pengguna pertama, pengguna primer kita panggil dia. Yang ini secondary, yang kedua sekunder, dan yang ketiga tertiary. Tertiary yang ketiga lah.
Jadi dekat sini pilih pernyataan yang betul menerangkan rantai makanan di atas. Yang ini kamu kena baca skill dia, kamu kena baca. Kamu tak boleh main-main dengan skill dia. Sebab kalau kamu tak pandai baca food web, kamu akan jadi masalah. Jadi food chain mesti kena baca betul-betul. Macam mana nak baca dia, kita kena tahu. Satu naik, satu mesti akan turun. Fikir logik lah. Okey, jadi pilih pernyataan berikut yang mana bagi menerangkan rantai makanan di atas. Maksudnya pokok padi, belalang, ayam dan helang. Di sini kamu kena pandai-pandai lah. Okey. Pokok padi ialah pengurai. Ini bukan pengurai. Padi bukan pengurai. Pokok padi adalah pengeluar. So jawapan A dah salah. Belalang, ayam dan helam adalah pengguna. Betul ataupun silap? Yang ketiga, belalang adalah pengguna, manakala helang adalah pengurai. Bukan. Pengurai bukan ular. Pengurai ni bakteria. Decomposition berlaku. Tidak ada bakteria saja. Pokok padi ialah pengeluar, manakala ayam merupakan pengguna primer. Di sini pokok padi dah betul, memang pengeluar. Tapi ayam ni bukan primer. Ayam ni adalah sekunder. Jadi jawapan yang kita boleh ambil dekat sini adalah B. Okay, B jawapannya. Kita bergerak kepada soalan 40. 40 ni soalan yang menunjukkan mereka sedang menebang pokok. Jadi menebang pokok. Raja menunjukkan satu aktiviti yang dilakukan oleh manusia. Kesan aktiviti tersebut. Yang ini lebih banyak kamu dah familiar dah. Kamu belajar geografi, ada juga kesan terhadap alam sekitar. Kamu belajar alam sekitar. Kamu belajar geografi, memang ada subjek ni. Kamu belajar sains pun ada subjek ni. Sebab dia sains berkait rapat dengan oksigen, nitrogen and the inert gases yang dekat atmosfer ni. Kita punya atmosfer ni ada 72% adalah nitrogen, 16% adalah oksigen, 9% adalah carbon dioxide dan 0.03 adalah inert gases. Jadi di sini adalah gas, percentage of gases ni adalah merangkumi atmosfer itu. Jadi ini kamu kena tahu di sini. Bukan mengambil tahu dekat sini macam mana, apa yang ada di sekeliling kita. Dan kenapa berlaku eutrofikasi, kenapa berlaku hujan asid, kenapa berlaku pemanasan global, kenapa berlaku penipisan lapisan ozon. Ini semua dia ada kesan dia. Kamu tak boleh main sebut semata-mata saja. Penipisan gas, penipisan lapisan ozon ni, daripada dulu sampai sekarang kita tahu penggunaan gas CFC, pelepasan gas CFC. Gas CFC datang daripada mana? Aerosol spray, aircon yang paling penting. Okay. Berlaku depletion in ozone layer. Bahasa Inggeris ni depletion in ozone layer. Maksud depletion ni menipiskan lapisan ozon ini, kesan yang puncanya daripada penggunaan bahan api, iaitu bahan api elektrik berkuasa tinggi, iaitu aircon, air conditioner, penghawa dingin. Jadi itu merupakan kesan yang memberi kepada atmosfer untuk menipiskan lapisan ozon. Okey, itu satu. Yang kedua, pemanasan global. Pemanasan global ni berlaku kerana kekurangan oksigen di atmosfera. Sebab bila kekurangan oksigen di atmosfera, apa berlaku kepada tahap kehumiditi ataupun kelembapan udara. Kelembapan udara dia tak jadi lembab, dia jadi semakin panas, semakin nipis. Jadi udara yang lembab akan menghasilkan persekitaran yang kita panggil sempurna ataupun hawa dingin. Contohnya kamu pergi kepada Cameron Highland, kamu pergi kepada Bukit Fraser, kamu pergi Genting Highland. Semua di sini adalah udara lembab. Udara lembab ni udara yang berat. Dan kamu rasa sangat selesa walaupun kamu rasa sejuk. Itu satu-satunya advantage kita panggil dia. Kelebihan udara lembab. Kamu rasa sangat sejuk dan kamu rasa sangat selesa. Tapi kalau saya suruh kamu pergi Gurunta, ini siapa belajar geografi ni dia mesti kena tahu benda ni. Gurunta dekat mana? Okay. Nama je Gurun, itu maksudnya kawasan apa? Okay. Gurunta ni kawasan panas. Okay. Dia macam kita panggil macam padang pasir, kan? Padang pasir ni sangat panas, membuatkan kita tidak rasa selesa. So kamu kena tahu dia punya, as a scientific reason, kamu kena juga tahu kenapa benda ni berlaku. Udara yang lembab merupakan udara yang berat. Di sini berlaku kita panggil dia bayu udara dengan bayu yang satu lagi kan, kita panggil sea breeze dengan land breeze.
Sea breeze, bayu laut dengan bayu bayu udara, sea breeze dengan land breeze. So ada dua bayu di situ. So itu menyebabkan kelembapan udara yang kamu kena tahu udara bergerak ke arah mana. Dan yang mana lebih panas. Darat ke ataupun laut lebih panas. Itu semua kamu kena tahu. Saling berkait rapat. Okay, so I tengok macam tak ada suara pun daripada sesiapa dekat sini. Apa berlaku kepada kamu? 18 orang saja. Yang selalu bercakap dengan saya tu diam je hari ni. Okay. Okay, so tolong bagi tahu saya apa jawapan untuk 40. Walaupun teka, saya tak kisah. Kamu terus bagi tahu, jangan suruh diam saja. Saya tak buat pembentangan pun kat depan. Apa jawapan dia? Nombor 40, apa jawapan dia guys? Penembangan pokok ni menyebabkan apa? Apa kak? C, pemanasan global. Saya nak tanya satu soalan daripada kamu kak. Kenapa kakak kata pemanasan global? Saya tanya ni bukan saja, yang ini merupakan soalan SPM kertas 2, soalan nombor 5. Tak percaya pergi tengok. Kenapa kamu kata berikan sebab? Mengapa kamu kata pemanasan global dia punya punca ni? Kenapa? Apa berlaku jika kita tebang pokok? Boleh bagi tahu saya? Sebab kalau tak ada pokok, means tak ada oksigen lah. Sebab pokok menghasilkan oksigen. Okay. So kamu kata, okay, sambung-sambung. Dan melakukan fotosintesis. Okay. Maknanya kamu kata dekat sini pemanasan global ni berlaku sebab kekurangan oksigen, betul tak? Okay. Betul. Kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen menyebabkan kita rasa panas. Sebab oksigen akan menyebabkan kita rasa selesa. Bukan dia rasa sejuk lah, dia rasa selesa. So, betul apa yang kakak kata tadi tu. Okay. Sebab kalau kamu tebang pokok, fotosintesis tidak akan berlaku. Saya masih ingat lagi dulu saya pernah tanya mak saya, kenapa kita tak boleh tebang dia semua pokok dekat sini? Mak saya jawab, tak boleh. Nanti kita akan rasa panas. Itu mak saya jawab lah. Tapi kamu sebagai seorang pelajar sains, pelajar sains, kamu tak boleh jawab macam tu. Kamu kena jawab macam kakak tadi tu. Tak boleh kita tebang pokok sebab proses fotosintesis tak dapat dilakukan. Jika tidak dapat dilakukan, mana nak lepaskan gas oksigen? Bila tak lepaskan gas oksigen, bukan manusia, haiwan pun tak boleh nak teruskan kehidupan mereka. Okay? Itu kamu kena jawab macam tu. Kamu tak boleh jawab macam tak tahu apa. Okay? Kamu seorang pelajar yang berilmu pengetahuan. Jadi jawab macam ilmu pengetahuan, dan ini juga kamu kena jawab sama seperti dalam kertas peperiksaan nanti. Tengok nanti kertas soalan dulu. Okey, 41. Yang ini lebih kepada trend dia, lebih tak ada kepada persekitaran ke atmosfera. Cadangkan cara terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Mengalang kilang daripada beroperasi. Mengalang kilang daripada mengeluarkan asap. Membina cerobong asap yang tinggi dan pasang perangkap asap. Dan membina cerobong asap yang sempit supaya asap keluar dengan sedikit. Apa kamu nak buat dekat sini? C. Jawapan dia kamu kata apa? C. Membina cerobong asap yang tinggi dan pasang perangkap asap. Okey. Sebenarnya ya, kamu kena pasang perangkap asap sebab kamu tak boleh nak kata tak boleh lepaskan asap. Kamu seorang pelajar yang berilmu pengetahuan, saya percaya. Okey, jadi kamu kata tak boleh mengalang kilang daripada beroperasi, memang tak boleh lah sebab itu adalah sumber pendapatan negara. Yang kedua, mengalang kilang daripada mengeluarkan asap ni tak boleh. Walaupun kamu nak keluarkan benda yang kena keluarkan asap, mesti kena keluarkan asap. Sebab kalau ikut teori yang kita sudah belajar, kamu pun dah belajar, saya percaya. Sebab saya pernah tengok kamu punya syllabus ada intake, kompres, tak intake, kompres, combustion dan juga exhaust. Maksudnya enjin kereta pun dia ada intake. Intake ni udara masuk. Yang kedua dia ada kompres, udara dimampatkan. Yang ketiga dia ada combustion. Combustion maksudnya spark plug ignite.
the air fuel mixture. Okay. Dan last kali ada exhaust, dia mengeluarkan kita panggil dia unburned gases, and the product of combustion ni mesti dia akan keluarkan melalui exhaust pipe. Okey, apa yang kamu kena faham dekat sini, sebab setiap benda yang melibatkan pembakaran dia mesti menghasilkan asap. Walaupun kamu bakar dapur gas kamu kan, dia mesti menghasilkan asap. Kalau tak percaya, dapur gas kamu kan, dapur tu kamu ada api, kamu letakkan cerit apa ke atas tu, lepas kamu offkan api tu, kamu cuba simbah air, mesti akan menghasilkan asap. Jadi itu merupakan the end product. Okay, kenapa dia menghasilkan asap tu? Sebab heat, metal kan, metal when you tend to reduce the temperature, sebab bila aluminium ataupun besi, normally aluminium ataupun iron tu dah panas kan, bila kamu dah heater ke element bila kamu dah heater tu, dia punya apa kita panggil, dia punya cross sectional area ataupun dia punya particle dia akan menjadi lebih strong. Okay. And kita kena tengok dia punya properties juga. What is the heating, what is the melting point and boiling point. Ini semua kena ambil tahu. And that's why dia boleh conduct electricity kan. So, bila kita simbah air, mesti dia akan hasilkan apa, sebab dia tengah panas, kamu simbah air. Okay, kamu simbah air, so obviously dia akan hasilkan apa? Okay, it will produce heat and kita panggil gases, inert gases, maybe nitrogen. Okay, nitrogen. Tapi kalau kereta, dia akan menghasilkan carbon monoksida. So this one very important lah, kamu kena tahu what is your end product. Carbon monoksida siapa yang menghasilkan, whoever will diffuse out carbon dioksida. Itu semua kamu kena tahu, sebab kalau kamu tak tahu, it's very difficult. And carbon monoksida ni CO. Carbon monoksida ni single oxygen combined with carbon. Jadi it's very dangerous for your health. Kalau kamu sedut, kamu akan boleh dapat brain cancer, brain tumor boleh dapat. Kamu kena, satu benda je saya boleh link banyak benda tau. So kamu kena be ready macam ni. Okay. Baru kalau dapat solar essay boleh goreng. Antara berikut yang manakah langkah bagi pemulihan hidupan laut? Yang ini fauna, flora and fauna. Yes, fauna. So kehidupan fauna, habitat fauna. Jadi habitat fauna ni kita kena jaga habitat fauna, kalau tidak kita tak boleh nak buat apa. So antara berikut yang manakah langkah bagi pemulihan hidupan laut ni, sebab banyak yang tercemar adalah hidupan laut. Okay. Menghapuskan zon tangkapan ikan tak boleh. So kalau kita nak hapuskan zon tangkapan ikan, kita tak akan dapat sumber protein. Jadi itu menyebabkan kita masalah, memberikan kita masalah. Jadi itu tak boleh. Jadi 42 jawapan dia tengok C pula, membiarkan tumpahan minyak di laut. Ni lagi tak boleh. Kalau kamu membiarkan tumpahan minyak di laut, saya nak tanya soalan kepada kamu. Memang soalan macam soalan pendidikan moral ataupun pendidikan seni dan jasmani ke, ataupun pendidikan civic ke, saya tak kisah. Jadi contoh saya tanya soalan kamu, saya nak kamu jawab seperti pelajar sains, jangan belajar seperti pelajar pendidikan civic. Itu dengan ini, sebab dia tidak mempunyai nilai entah nilai rasional, tidak boleh fikir, tak nak. Saya nak kamu jawab seperti seorang pelajar sains. Sebab soalan sekarang ni sebanyak kebat kamu kena fikir. So when you think, when you have an open-minded thinking, so you will tend to give the perfect answer, the right. No else can object you. Okay, tak ada siapa yang boleh object you kalau kamu dapat pengetahuan kamu luas. Tapi kalau pengetahuan kamu tak luas, kamu nak objek macam mana? It's difficult for you. So, soalan 42. Saya nak tanya kamu, kenapa kita tak boleh biarkan tumpahan minyak di laut? Saya nak kamu jawab soalan ni. It's very important. Kenapa? Kenapa?
Menjejaskan hidupan akuatik. Baru tadi saya kata janganlah beri jawapan pendidikan civic. Lagi kak, lagi? Lagi. Itu civic lagi tu. Saya nak sains. Nampak memang macam simple tau. Tapi ini ditanya soalan. Pelajar memang bagi macam ni. Saya salah je semua. Mana boleh bagi macam ni? Kerana tumpahan minyak tu akan menghalang oksigen daripada masuk ke laut. Menghalang oksigen ke? Ke laut. So ikan tu tak dapat bernafas. Okey. Ana. Okey, sebenarnya betul dah jawapan Ana tersebut. Dia kata dia akan menghalang oksigen ke laut. Okey. Tapi kamu kena tahu satu benda kat sini. Air, water. Water punya molecular formula dia H2O. H2O membawa maksud hidrogen 2, oksigen 1 dalam air. Dalam air, yang sedia ada dalam air. Bila kita dah tuang minyak, dia dah membuatkan lapisan atas dekat sini, membawa maksud dia akan menghalang udara masuk ke dalam air. Udara masuk ke dalam air tu dia akan menghalang sebab dah ada minyak kat sini. Bila dia akan menghalang ke udara masuk dekat sini, dia tidak akan memberi apa kita kata kadar oksigen yang secukupnya bagi kehidupan fauna dekat sini, habitat. Satu. Yang kedua pelajar sains juga kamu pelajar sains yang kedua. Yang kedua, kalau kamu masukkan minyak dekat sana, kalau kita tengok raw material of oil ni, dia merupakan campuran bahan pelbagai jenis bahan minyak ni actually. It's coming from palm oil. It's coming from coconut oil. Maybe some of them are acidic. Bila acidic, some of oil are acidic. Sebab dia bukan minyak yang pure. Dia bukan minyak tulis yang dia pergi lepaskan, tak ada. Minyak hitam kereta, mampus kalau dia ni. Minyak hitam kereta ni, it's very, call that, it is polluted. Sebab apa sebab benda tu dah, zarah-zarah dalam tu kita dah guna. When we used the particles, turns to other particles, somehow it is acidic. Bila acidic, it react with oxygen and water. When we react with water, it turns to maybe it can comes it dilute acid. So when it come to dilute acid ni acid yang cair sikit. Dia akan confirmly akan mencemarkan kehidupan habitat yang lain. Sebab air dah bertukar menjadi asid. Jadi air dah tukar menjadi asid, manusia pun tak boleh tahan asid. Apatah lagi haiwan. Memang dia tak boleh tahan asid. Okay, because we know that when pH value of acid 1, this is a very highly acidity. pH 1 is highly acidity. So, confirm ikan akan mati. Itu jawapan pelajar sains. Bukan sebab apa nak tadi kakak tu bagi jawapan, tak apa. Good try. So, mengapa mereka langkah pemulihan hidup? So, langkah dia 42 ni kita boleh ambil jawapan dia sebagai menghadkan pengguna pukat tarik dah. Okay, seorang petani mendapati tanah ladangnya kurang subur. Pilih kaedah yang sesuai bagi mengatasi masalah ini. Okay, yang ini semua adalah kaedah yang dah pernah disoalkan dalam geografi PMR tu sebab now syllabus sekarang ni memang not recommended lah, because dulu masa saya ada PMR. PMR is one of best thing in your life lah. In your career, PMR is one of the main important things, because dulu PMR ni, we can use PMR result to apply for higher education. Okay, not diploma, but instead of diploma,
if you wish to go for sekolah berasrama penuh, any hostel you can apply using PMR. Okay, most of students will go for that lah. Okay, but sekarang tak ada. Tapi apa kelebihan PMR ni? PMR ni dia ada geografi, dia ada sains, dia ada KH. 3 benda ni kena duduk peperiksaan betul-betul, kena jawab, dapatkan A. Tapi masalahnya dia objektif saja, tak ada subjektif. That's your luck lah. Geografi, sejarah semua objektif. So apa yang kamu kena tahu dekat sini, dia tak ada essay apa semua, dia tak ada. Macam sekarang kamu tulis sejarah kan, dia ada essay. Geografi dia tak ada, masa PMR dia tak ada. Semua objektif, sejarah pun semua objektif. Dan apa yang best part dia, banyak benda kamu boleh learn. Dekat geografi dia orang kita dah belajar dah. Sebab geografi ni, most of geografi punya soalan ni lebih kepada bentuk muka bumi tanah saja. Bentuk muka bumi yang melibatkan Malaysia, ada yang melibatkan luar negara. But it's very interesting subject. Saya memang suka belajar geografi. Sebab banyak benda kita boleh tahu. Memang we know that it's quite like macam sleepy lah kan. Memang senang tidur belajar, tapi orang yang betul-betul dia minat, memang itu bukan subjek dia sewenang-wenang. So dekat sana, why I talk about geografi, because dalam geografi dia dah terang dah. Contohnya tanaman teres ni, apa fungsi tanaman teres ni, di dalam geografi kita dah boleh tahu dah. So tanaman teres ni apa fungsi dia? Dia mengelakkan hakisan tanah. Sebab tu kita kena buat tanaman berteres. Sebagai contoh, apakah contoh yang kamu boleh letakkan? Sebagai contoh, tanaman yang berada di kawasan Cameron Highland. Cameron Highland merupakan kawasan tanaman hawa dingin. Kawasan tanaman suhu hawa dingin, bermaksud dia tanam kereta tersebut tu. Kereta pula. Dia tanam tanaman tu, tanaman yang ada dekat Cameron Highland ni kawasan hawa di suhu sederhana lah. Okay, maksudnya dia punya panas tak tinggi, sejuk pun tak tinggi, tengah-tengah lah. Okay, so menambahkan baja kimia. Menambahkan baja kimia tak ada. Yang ketiga, membina sistem salira. Membina sistem salira ni sistem yang apa orang kata, contohnya dekat kawasan sawah padi. Kawasan sawah padi ni sistem saliran air tak betul, tak cantik, tanaman kamu tak subur. Dan last sekali, menanam tumbuhan berkacang. Okay. Tanaman tumbuhan berkacang ni, tumbuhan kacang ni dia tumbuh bawah tanah. Jangan silap ni, orang yang tak pernah tahu ni susah lah. Okay. Orang yang tak pernah tahu kacang macam mana ni susah. Tanaman kacang ni biasa dia tumbuh bawah tanah. Dia tak ada tumbuh macam atas tanah. Sorry dia tumbuh bawah tanah. Jadi bila dia tumbuh bawah tanah, okay, apa berlaku? Kamu akan dapatkan dia punya ni lah, okay, bawah tanah, kamu akan ambil hasil daripada bawah tanah. Jadi apa yang penting dia adalah dia punya vitamin ataupun nutrisi tanah ni sentiasa akan rotate. Itu pentingnya tanaman kacang. Okay, tanaman kacang ni penting sebab dia akan rotatekan vitamin tanah. Jadi kenapa saya pilih jawapan dia ni, kamu kena tahulah sebab dia punya fungsi dia. Contohnya tanaman A ni ada vitamin sebanyak 5 vitamin dekat sini kan, 5 star dekat vitamin sini. Ni tanaman B, tanaman C. Yang kedua kita tanam dekat sini pula. Sebab A dah guna, dah hapus dah. Okay. Kita pergi kepada B pula. Kita tanam dekat B, B dah ada hasil. Habis kita pergi kepada C. Okay, dah tanam, dah dapat hasil, biarkan. So apa berlaku bila benda kita letak B ni, A ni dia akan tumbuh balik. Vitamin yang sedia ala kita reaktifkan benda dia. Benda yang tak ada apa-apa, kita buat tanaman, kita dapatkan hasil, kita tak biarkan, kita akan rotatekan vitamin dia. Sebab tu pentingnya dia kena buat tanaman berkacang. Sebab dia tumbuh bawah tanah. Dia kena test tanah tu, sama ada tanah ni nak tingkatkan kesuburan dia kena tahu dulu macam mana nak dapatkan vitamin dia balik. Baru dia boleh hasilkan tanaman yang jadi jawapannya 44. Antara berikut yang manakah sebatian bukan organik? Bukan organik sebatian bukan organik. So dia ada organik and inorganic compound Okay.
So compound organik, yang mana compound organik? Tolong saya jawab soalan nombor 44 ni. Apa jawapan dia guys? Apa jawapan dia? Bukan organik. Compound bukan organik. Apa dia? Asal diam ni, tolong. Bukan organik. Organik and inorganic. Organik, inorganic. Actually bukan organik adalah besi yang bukan organik. Okay. Okay, kita pergi kepada 45. Kamu senyap je bila nak habis. Nanti tak sempat. 45, lemak tepu, lemak tidak tepu. Saturated fat and unsaturated fat. Hari tu saya dah mengajar kamu. Dah ajar kamu dah. Apa kelebihan saturated fat, apa yang tidak saturated fat. So, soalan 45. Tolong jawab saya. Apa jawapan dia 45 ni? Saturated fat, unsaturated fat. Apa jawapan dia? Dan soalan ni kamu kena mark soalan ni sebab soalan ni selalu keluar. Tak percaya kamu tengok nanti, dia memang selalu keluar soalan ni. So, beware. Apa maksud saturated fat, apa unsaturated fat? Apa tu? Saturated fat dengan unsaturated fat tak tahu? Saya dah ajar kamu ni saturated fat dengan unsaturated fat. Saya ingat tak kita pernah bincang pasal saturated fat and unsaturated fat? What is that? Important of saturated and unsaturated fat. Come on. Macam mana? Tak tahu. Actually yang ni yang kata lemak tepu ni saturated fat, unsaturated fat. Minggu lepas kita buat latihan dah. Semua diam je masa tak tahu lah tu. Okay. Saturated fat, unsaturated fat saya dah beritahu dia merupakan lemak tepu, lemak tidak tepu. Lemak tepu ni lemak yang mempunyai kolesterol yang tinggi. Maksudnya dia mempunyai high melting point. High melting point, room temperature. Sebab apa dia tidak boleh cair? That's why kita kata lemak tepu. Lemak tepu ni tends to get kolesterol. Kenapa dapat kolesterol ni? Kenapa orang tua senang dapat kolesterol ni? Because of saturated fat. Sebab kamu tak boleh, sebab saturated fat ni dia high melting point and high melting point. Dan satu lagi dia it tends to change to solid particle in room temperature. Kenapa dia turn solid particle in room temperature? Jadi ini semua adalah dia saling berkaitan antara satu sama lain, because saya kata saturated fat ni dia akan menjadi solid in room temperature. When they become a solid in room temperature, apa berlaku kepada kandungan kolesterol dalam badan kamu? Dia akan meningkat sebab dia liquid. Bila unsaturated fat, dia akan menjadi
liquid in room temperature. When they become liquid in room temperature, dia boleh senang cair. When dia boleh senang cair, dia tidak akan store in your body part. Bila dia tak store in your body part, your body weight will remain constant. Another one, you will not get any disease. Any disease means related to the food lah. For example, kamu makan banyak mentega, what call that? Yes, mentega. Mentega ataupun cheese is very highly calorific food. Kalori yang tinggi because you make exercise, you do exercise every day. Because of why? Because you want to burn your calorie. Kamu nak kurangkan kalori dalam badan kamu. Tapi bila kamu nak kurangkan kalori dalam badan kamu, kamu kena, that's why orang kata walaupun kamu diet, walaupun kamu exercise regularly, you should beware of what you eat in every day. What do you eat every day? That's a very important thing because when you do a vigorous exercise, but instead of you do vigorous exercise, you take highly calorific value food. Highly calorific food. For example, you consume chicken, mutton. Chicken ni boleh lagi, mutton is very highly cholesterol things. When you consume mutton every day, what happen to your body? One, you will gain your weight. For sure, you will gain your weight. Another one, your fat, your saturated fat will remain in your body. Benda yang remain in your body yang tends to get cholesterol. Tu yang kamu kena faham di situ. Kenapa saya terangkan yang ini, saya ambil masa saya terangkan benda ni because this is the paper 2 question. Soalan kertas 2 soalan ni. Kalau tak percaya minggu lepas saya pernah buat, saya pernah bincang benda ni. Tapi kertas 2, kalau tak percaya kamu cuba pergi tengok. Minggu lepas, kalau ada video dekat YouTube, you go and search there. Minggu lepas ke minggu 2 minggu lepas saya tak sure. Paper tu saya ada bincang pasal saturated fat dengan unsaturated fat. That's why I explain this time. Please take note. It's very important things you should know that. Saturated fat will remain solid particle, will remain solid in room temperature. Kenapa saya tekankan benda ni? Because dia akan tanya reason why. Kena bagi tahu benda ni. Ramai yang tak tahu. High melting point. Kena bagi tahu. Yang kedua, why we should consume unsaturated fat? Because it tends to become liquid in room temperature. When become liquid in room temperature, it's easy to dissolve. And easy to burn. When you do vigorous exercise, it's easy to burn unsaturated fat. But the thing is, you will get harder to release or to burn saturated fat. That's why. That's why food consumption is very important. So dekat sini, dia akan jadi cecair ni terbalik. Actually this one it remains solid per jam. Jadi bukan lemak tepung ni kolesterol tinggi, lemak tidak tepung ni kolesterol rendah. That's why kamu nak makan butter. You know butter it's very highly cholesterol things. Butter, margarine, that's why kamu tak boleh makan banyak cookies. You cannot eat more cake. Cakes also it's done by butter kan. Orang buat daripada butter. So itu pun kamu kena tak boleh consume every day because one you will tends to get diabetes because cake ni mostly kita guna sugar yang berlebihan baru dia sedap. And second things, mestilah dia guna use butter. Butter is highly saturated fat. So bagi yang nak diet, please beware of this kind of food. Look back your pyramid food. Okay. So soalan 45 kita ambil jawapan dia. C46, mark this question, paper 1, paper 2, favorite question SPM. Iaitu cross-sectional of palm oil. Okay, cross-sectional of palm oil. Saya dulu dah biasa belajar dalam bahasa English. Sekarang bahasa Melayu ni I will pergi balik lah. Cross-sectional of palm oil is very, very important. Kalau kamu tak percaya, you go and look back your past year questions. Must have cross-sectional area of palm oil. Where is your kernel? Dekat mana kernel? Okay. So you should know which one is outer part, which one is inner part. Sebab palm oil ni memang kecil buah dia. Tapi kerata rentas is very important. Dia punya cross-sectional area is important because soalan SPM dia akan tanya nama, dia akan tanya fungsi. Paling banyak pelajar salah dekat apa? Dekat mana dalam, mana luar. Yang tengah-tengah tu dia tahu. Yang luar dalam dia tahu. Okay. So 46 jawapan dia kata dekat mana ada minyak. Ini yang ramai tak tahu ni. Okay.
Dekat kampung ni ada orang apa dia fry benda ni. And dia akan masuk dalam minyak, lepas tu dia fry. I don't know why they fry, tak tahu sedap ke tak, because dalam minyak macam ni nak makan minyak. Okay, ada yang makan macam ni, but for me this is not healthy food lah. Walaupun this is nature, but I'm not recommended to you lah. Okay, 46. Okay, 46. Apa jawapan dia 46? Bahagian label yang menghasilkan minyak. Yang ini kamu kena tahu menghasilkan minyak. Yang mana menghasilkan minyak? Yang mana? X dengan Z. Y dengan Z. Yes, Y dengan Z. X mana? Saya tu. X Cikgu, is protect. Ya. saya nak tanya, W dengan Z tu dua-dua sabut ke? Sabut W dengan X. Z dengan Z. Sama-sama. Oh, okay. Tapi W tu luar. Z tu dalam tau. Outer and inner. Dia ada shell dia. Jangan salah pula. Okay, tengok mark dia. Ni luar, ni dalam. Okay. So that's why saya kata kan. Itu kamu kena tengok betul-betul. Sebab dia ini dekat luar. Ni outer part dia punya shell. This one yang kamu kata apa, sabut kan. Dia dekat luar kan. Dia dekat luar, lepas tu dia ada dekat dalam, lepas tu tengah-tengah. Itu dia housing dia atas. Okay, and beware soalan ni very very favorite SPM question, paper 1, non-paper 1 or paper 2, be ready. Kalau tak keluar paper 1, paper 2 sebab soalan rotate, every year rotate. Okay, dia every day rotate. Okay, dulu dulu ada closed book text question. Closed book text question dengan soalan dia tutup. So for example soalan contohnya soalan KH kan. Contoh dulu soalan KH. Soalan KH ni, soalan kertas jawapan tu, lepas dah jawab, kamu kena bagi sekali dengan kertas soalan sebab soalan berulang. Sama juga soalan science ni. Tapi soalan science is general. So soalan science general, soalan yang kelihatan rentas palm oil ni very favorite question dia. Kamu tengok mana-mana cikgu, mana-mana lecturer, mana-mana cikgu yang buat motivation, buat kelas seminar kan. Mana-mana cikgu yang buat seminar yang dia ada buat buku dia sendiri kan. Soalan ni mesti ada. Saya dah tengok banyak soalan cikgu-cikgu yang buat seminar dekat luar dulu kan. So soalan ni mesti dia ada. Soalan kelihatan rentas ni. Dan soalan nombor 47 tadi saya bagi tahu dah. Kamu kena tahu ada intake, kamu ada exhaust, kamu ada intake, kamu ada compress, kamu ada combustion, kamu ada ignite, dan last sekali kamu ada exhaust. 4 ni. Okay, saya tahu lebih detail daripada yang buku terangkan. Tapi I not want to share with you because instead of general knowledge, saya takut kamu pening. Okay, because ada yang tahu benda ni apa, ada yang tak tahu ni sedih bagi dia. Okay, yang tak tahu yang inilah piston punya apa saya nak kata, satu, because you have 4 lah, kamu ada 4 block ni kamu ada 4. Dalam block ni there is a piston here. Dan yang atas tu dia ada valve lah. The valve. Dan atas lagi valve tu we call as rocker arm. Dan rocker arm yang naik atas tu piston dan bawah piston tu dia ada conroute. So dia ada conroute yang tepi tu crankshaft. Tapi ini tak payah kamu tahu. It's not important for you because you only to remember is only one thing. Where is intake, where is exhaust, where is combust, where is your compression, where is your ignition. Yang 4 benda ni kamu kena tahu, itu sudah cukup. And you have 2 stroke and 4 stroke. Okay, 2 stroke ni dia menggunakan dia punya 3 piston. Okay, 3 piston is 2 stroke and another one is 4 piston and 4 piston. 4 piston ni dia 4 stroke, 2 stroke and 4 stroke. So 4 piston ni dia ada cantik lah, dia tak ada menghasilkan asap putih dekat belakang. Dia tak payah taruh duty lah kan. Ini lebih kepada motor. Because this is very similar for motorbike. So yang dia nak tanya dekat sini ni, apakah peringkat yang tunjuk raja di atas. Ini saya kata peringkat, nampak. Saya actually tadi tak baca pun soalan ni. Tapi I just explain to you saja the way how the question is must be lah. So for example, soalan pertama tu kalau kamu tengok ada piston, ada crankshaft, ada rocker arm, ada valve.
Okay, and kamu tengok piston tu naik atas, maksudnya TDC pergi BDC, BDC to TDC, TDC to BDC, BDC to TDC, TDC to BDC. Okay, so tengok dia ada banyak kan, TDC, BDC, BDC, TDC, TDC, BDC, BDC, TDC. Kamu dah pening, kenapa cikgu cakap ni sekarang? Tak apa. Ini secara detail saya bagi tahu, tapi kamu tak payah tahu, tak apa. But this one kamu tengok piston nak pergi ke arah atas. Piston nak pergi ke arah atas ni maksudnya dia intake buka, injak exhaust, tengok injak exhaust buka, injak masuk tutup, confirm dia bukan intake. Kalau exhaust buka dia mestilah bukan intake. Kenapa dia nak tutup intake? So baca betul-betul dekat sini, intake tutup, exhaust buka. Jadi bila intake tutup, exhaust buka, dia merupakan proses after ignition. Proses after ignition merupakan TDC nak pergi kepada BDC, dia nak naik atas balik. So for example 47 ni, dia akan peringkat dia adalah peringkat exhaust. Kenapa saya kata peringkat exhaust? Because exhaust valve ni dia akan buka bila satu saja exhaust valve ni buka. Beware. Ni senang saya nak beritahu. Okay? Senang saya nak beritahu kamu ni. Kenapa? Sebab exhaust valve dia tak akan buka bila in early stage. For example, masa intake exhaust valve ni tak buka. Intake valve buka, exhaust tutup. Exhaust valve tutup. Kenapa exhaust nak buka pula? Apa benda kamu nak compress nanti? So intake valve buka, air masuk, exhaust tutup. Okay. Compression, peringkat compression, intake tutup, exhaust tutup, compression berlaku lah. Maksudnya udara campur dengan minyak, air fuel mixture, that's we call. Ignition pun sama, intake tutup, exhaust tutup, spark plug akan ignite air fuel mixture. Dekat exhaust, intake tutup, exhaust buka. Jadi jawapan dia adalah A. Soalan ni sangat simple, very easy question. Tapi kalau kamu tak tahu, memang susah. Sebab the trick is you should look where is the pinpoint. The pinpoint is here. Tengok arah piston bergerak ni. Okay, sebab arah piston bergerak ni ramai pelajar tak tahu. Yang mana pergi bawah, yang sebab saya pun kadang-kadang tak tahu. Okay, sebab proses compression pun piston turun bawah juga. Jadi kita tak pasti sangat. Sebab ini piston naik atas. Piston naik atas ni compression pula. Piston compression pun ni naik atas juga. Jadi kita tak tahu. So look at the valve first. So jawapan dia A. Okay. Bagi pelajar lelaki, janganlah salah benda ni. Kau nak bawa motor macam mana nanti. Okay. Pelajar perempuan mungkin bahagian ni dia weak sikit sebab dia dah luar bidang dia dah. Okay, bagi yang pelajar lelaki, kamu kena tahu. And this is mostly engineering. Okay, kejuruteraan. Ini lebih pelajaran apa kita panggil subjek kejuruteraan. Siapa nak ambil subjek kejuruteraan dan spesifiknya otomotif, benda ni mesti dah similar dengan dia dah. Okay. Macam cikgu dah banyak main dengan ni. Kamu tahu sikit saja. Dia ada calculation, dia ada banyak benda, dia ada cycle, banyak cycle dia ada. Okay, but this is very general for you. Nombor 48 ya. Yang ini acceleration. Yang ini dah masuk kepada subjek fizik. Okay, kawan-kamu yang ambil fizik dia tahulah ini kita panggil ticker tape. Ticker tape dia ada ticker timer, lepas tu dia ada dot. Kita kena kira acceleration dia macam mana. It's very simple. And setiap acceleration tu dia ada masa dia 10 second. Normally 10 second kita ambil. And ticker tape ni dia ada eksperimen dia sendiri. Pelajar fizik dia tahulah macam mana eksperimen dia sendiri. Dia ada trolley, lepas tu dia ada ticker tape, lepas tu dia ada incline plane. Incline plane dia macam ni. Incline plane dia macam ni. Lepas tu dia ada trolley dekat sini and trolley ada ni. Lepas tu ada ticker tape. Ticker tape. Ni ticker tape yang ada ink. Ini dia ada ticker tape lah. Tape. Ni tape, dia ada ink. Jadi bila trolley ni dilepaskan, dia akan pergi sini lah. Lepas tu dia yang trolley ni dia akan tarik ticker tape ni. Bila dia akan tarik, ya ticker tape punya marking ni dia akan mark lah. Dia akan mark. So mark tu dia akan hasilkan mark warna biru dekat sini. Okay, warna biru dekat sini. I'm sure you will, if you are in school, I don't know this eksperimen kamu buat ke tak sebab I tak pasti. But for physics student, dia kena buat eksperimen ni. Eksperimen ni duduk dekat tingkatan 4. Motion. I think so.
Sebab dia ada main acceleration and motion pergerakan. Jadi 48 jawapan dia. Apa 48 jawapan dia? Apakah jenis pergerakan troli itu? Kamu tengok. Firstly dia dekat sini dia macam not accelerate. Dekat sini start dia dah accelerate. Accelerate maksudnya dia dah pecut. Okay. Sebab tu dia kena baca. Dia kena pandai baca. Kalau kamu tak pandai baca habis. Ini hal laju sifar ni velocity. Hal laju ni velocity, constant velocity. Ada pelajar salah anggap. Hal laju velocity, constant velocity tu, kereta tu tak bergerak dia kata. Ini belajar ramai salah konsep dekat sini. Kalau hal laju sifar, tolong ambil nota kat sini. Kalau hal laju sifar, kita panggil constant velocity. Dia ada dua keadaan kereta tersebut. Hal laju sifar ni satu, mungkin kemungkinan dia berhenti. Yang kedua, dia bergerak tetapi bergerak dalam constant velocity 120 dia maintain 120 20 minit tu dia maintain je 120. Maksud dia punya velocity adalah constant zero. Yes, obviously zero. Sebab apa zero? Sebab dia tak pecut. Kalau dia accelerate, yes, dia punya graf mungkin naik, mungkin turun. Ataupun decelerate, dia turun. Tapi constant velocity, dia walaupun dia bergerak dalam hal laju 100, dia punya velocity constant, sama. Okay, sama. Okay, ini constant velocity. Sifar dia berhenti. Seragam dia bergerak tapi in constant velocity. Okay, yang ketiga berkurang. Kalau berkurang 3 titik ni dia akan semakin rapat. Dia tak jauh. Kamu kena tengok, kamu kena pandai baca dia punya length, distance dia kat sini. Tengok distance dia. Okay, distance. Distance ni semakin lama semakin meningkat. Jadi yang ini merupakan semakin bertambah. Okay. Increase. Okay, dia akan increase dan bertambah. Sebab kamu tengok tiga titik punya dia punya marking tu semakin lama semakin jauh dia semakin jauh lah dia punya timing dia kan. Timing dia mark. Okay. Kalau tak tahu juga, tak dapat juga macam mana gambaran dia, how you don't have any idea on this experiment, please do Google. Please go and Google, search in YouTube. Tengok dia punya eksperimen macam mana. Supaya apa? Supaya kamu lebih faham. Okay? Sebab saya terangkan kamu tak faham. Saya lebih faham sebab saya pernah buat eksperimen ni. Kamu tak pernah buat. So, the only platform for you is YouTube. But now I think sekolah dah start kan. Mungkin kita tak fokus dah kepada eksperimen ni. We will focus more on SPM trial questions because kamu punya trial dah dekat. Okay? Okay, 49. Bumper depan, bumper belakang. Asal banyak macam ceritanya. Apakah fungsi bumper depan dan bumper hadapan? Okay, bumper depan ni apa maksud dia? Bumper is something like macam dia nak absorb shock. Kan? Dia nak macam absorb shock. So, yang kedua dia merupakan menambahkan masa. Yes. Mungkin dia menambah kelajuan, bukan mengurangkan geseran, bukan mengurangkan penggunaan bahan kereta api, bukan. Okey, bumper ni dia punya fungsi dia menambahkan masa perlanggaran. Okey, yang ini saya tak pasti kamu tahu ke tak. Ini kita panggil impact. Okey, impulsive force. Impulsive force. Saya tak tahu kamu tahu ke tak impulsive force ni apa. Tapi if you don't know what is impulsive force, do Google Go and Google impulsive force. Okay, impulsive force ni dia berkait rapat dengan collision. Ini dah masuk kepada fizik. Siapa tak tahu, pergi type Google. Google search for impulsive force. Impulsive force ni dia hanya dua je. Satu force, dia main dengan force. Impact dia main dengan force. Dengan satu lagi dia main dengan time. Time taken. Okay, macam ni saya ambil simple je. Soalan sangat simple. Okay. Kita kalau very easy nak faham, kita nak lompat bawah tanah. Bila nak lompat bawah tanah, this is the fact. Atlet pun sama, olahragawan pun sama, dia buat benda yang sama juga. Okay, apa yang paling penting kamu kena faham dekat sini in the time of collision. Time of collision. Sebab kita kalau boleh kita nak meningkatkan masa supaya kita dapat kurangkan force, because this is vice versa. Okay, dia main dengan daya dengan masa. Okay, dia main dengan daya dengan masa. Apa yang kita nak dekat sini,
Okay, orang duduk dekat sini kan. Okay, dia pergi langgar pokok lah. Dia pergi langgar pokok. Bila dia langgar pokok, kita kalau boleh, that's why dia design kereta ni dia kena ada bumper. Kalau boleh, biar bagi bumper pecah. Bagi bumper pecah, benda ni pecah semua, baru impact dia kena kepada manusia, tapi ada airbag dekat sini lah. So no worries for the safety. Okay, but depends on the types of collisions. What is the impacts of oxygen pula, condition lah. Tapi kenapa saya kata macam tu? Kenapa biar bagi dia langgar, bagi pecah bumper, bagi pecah body frame, baru kita kena, baru force tu kena dekat kita. Tapi walaupun force tu kena dekat kita, kita dah ada airbag untuk nak selamatkan kita. The reason is kita nak kurangkan, kita nak meningkatkan timing of collision supaya daya tu kita dapat kurangkan. Bila daya kurangkan, baru kita tak pergi tak terbuang daripada kereta. Okey, tak pergi hentak dekat steering. Okey, bila kita hentak dekat steering, apa berlaku kita punya mungkin skull kan, skull body kita punya kepala punya skull ni kalau pecah is very dangerous. Kalau skull pecah memang dangerous for your health lah. Okay, dia boleh menyebabkan nyawa terkorban kalau skull pecah. Mungkin skull pecah ataupun kita tak nak apa-apa berlaku kepada badan kita. That's why bila dia engineer ni, dia design kereta ni, kalau boleh dia design kereta yang boleh absorb, dia boleh langgar, boleh tingkatkan time of impact tu, boleh tingkatkan. Bila ditingkatkan time of impact, daya dia nak kenakan kepada kita tu supaya dapat kurangkan. Supaya kalau accident pun, tu sebab tu kalau kau perasan kalau kereta langgar pokok, tengoklah macam mana dilanggar. Kalau dia pergi sebat 160 tu, kita tak boleh buat apa lah. Tapi kalau macam 60 tersilap langgar kan. Kalau tengok kadang-kadang kereta hancur, kita okey je, steady je. Kita ada macam, yes of course lah, kita ada macam berdebar-debar tu memang lah, confirm je kita ada. Tapi kita okey lah, okay, no problem. Because as well as kita dapat selamatkan nyawa kita. That's the important thing. Because kita tak boleh beli benda tu. Okay, kereta kita boleh claim insurance saja, tak ada masalah. Okay, that's why. Because kita gunakan konsep impulsive force. Because time of impact tu kita dah tingkatkan. Bila kita dah tingkatkan time of impact, force yang kita nak kenakan dekat kita tu kita dah dapat rendahkan dah. That's the important things lah. Okay, so apa yang jawapan yang paling tepat, kita nak meningkatkan masa pelanggaran. Dan finally soalan 50 dia ini dah lebih kepada neraca neraca ni spring balance, tak silap saya, spring balance. Spring balance kita nak timbangkan weight lah, mass. Okay, objek sebab tu weight, bukan mass, weight sebab dia ada Newton dekat sini, sebab weight baru kita tahu Newton. Okay, neraca spring balance, kita nak tengok spring balance ni dia biasa orang guna untuk sukat mass actually. Spring balance kita nak buat mass. For example, kalau kamu beli sayur ke apa ke dekat tepi jalan raya ke apa kan, orang tak ada weighing machine tu, tak ada. Orang guna spring balance saja. Spring balance tu orang boleh tahulah berapa kilo, 1 kilo ke 2 kilo ke 3 kilo. Maksudnya orang guna SI unit dia, mass dia guna. Tapi dekat sini dia letak objek ni dia ada weight. Jadi weight, that's why dia guna Newton dekat situ. So berapakah tujah ke atas dialami oleh objek tersebut? Tujah ke atas. So maksudnya kamu kena ambil final minus initial lah. Okay. Ini kita panggil water displacement method. Water displacement method. Bahasa Melayu saya tak tahu. Boleh pergi Google balik. Water displacement method ni kamu kena tahulah final minus initial. 4 Newton tolak dengan 5.5. Bukan. 4 Newton pula. 5.5 dia jadi berapa? 4. Dia jadi 4. Maksudnya neraca tu weight dia berapa? 5.5 neraca tu. Okey. Neraca tu weight dia 5.5. Lepas tu bila dia masuk kepada air dia jadi 4. Jadi apa kamu kena buat? 5.5 ni kamu kena tolak dengan ini di berapa? Sekejap. 5, 4. Oh, okey. Saya tolak. Ini 4 kan? Ini 5.5. Kamu tengok di sini.
Dia daripada 5 dia pergi kepada daripada 5 dia pergi kepada 4 ni, dia makan 0.5 dekat sini. So jawapan ni A. Okay. Ini kita panggil water displacement method. Berapa air dia, kita nak kira ni. Okay. So 0.5 Newton air ni kita dah keluarkan dah. Okay. So jawapan dia adalah A. Okay. So I tengok masa pun dah pukul 10. Okay. So masa pun dah pukul 10. Saya tengok air pun dah terangkan apa yang saya seperti yang saya janjikan. Saya suruh habis kertas satu di sini. So saya sebanyak saya dah bagi info kepada kamu. Actually saya bagi apa yang saya ada. I think I just give you lah. Banyak benda I bagi untuk kamu supaya walaupun kamu dekat-dekat dia, I bagi banyak hint-hint dia lah. Okay. Supaya dapat kamu gunakan lah. Okay. That's the important thing. So, sebelum saya lepaskan kamu ni, ada soalan tak daripada kamu? Any questions from you guys? Nak tanya dekat saya apa? Ada soalan? Anything you want to ask before I leave you? Ada? Sharifah ke? Khadijah, Nanjiha, Khairun Nasiha. Ada? Anything else? Cepat. Masa ni. Tak ada masa, dah pukul 10 lah ni. Saya nak lepaskan kamu. Anything else you want to ask me? Ada?